laju tu bertambah, maka masa dia akan berkurang. Okey, masa dia akan berkurang. Okey, contoh lagi sekiranya melibatkan rintangan elektrik. Kalau rintangan elektrik itu bertambah, maka lampu semakin malap lah kan? Okey, kurang terang. Kalau rintangan dia kurang, maka lampu itu akan bertambah terang. Kan? Dia berlawanan lah. Okey, kalau kamu tengok sini dalam buku teks muka surat 17, kita akan bincang tentang ubahan songsang ni dalam buku teks, rujuk dalam buku teks muka surat 17. Okey, dia bagi contoh permainan melibatkan jongkang, jongkit. Okey, fulcrum tu kita kata apa dia yang kat tengah tu istilahnya? Tak ingat dah. Jadi kalau yang mana berat, dia akan duduk di berhampiran ke duduk jauh lagi pada fulcrum tu. Okey, kalau kita tengok sini, dia kata seseorang yang lebih berat perlu duduk lebih dekat. Okey, lagi berat kena duduk lebih dekat dia tu. Maksudnya kalau dia berat, okey, maka jarak dia dengan fulcrum semakin pendek. Kan, semakin kurang lah. Macam tu. Jadi untuk yang ni, okey, seterusnya kamu lihat pada muka surat 18. Okey, dia bagi sini. Okey, dalam ubahan songsang, pembeli ubah Y bertambah apabila pembeli ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita lihat sini perkataan Y berubah secara songsang dengan X. Okey, kalau Y berubah secara songsang, okey, kita masih lagi ada anak berudu tu. Y berkadar songsang 1/X. Disebabkan dia berkadar berubah secara songsang, maka dia 1/X. Kalau masih ingat lagi, minggu lepas kita bincang berkadar langsung, dia akan tulis macam ni kan. Y berkadar langsung dengan X. Macam tu. Tetapi hari ni kita bincang Y berubah secara songsang dengan X. Jadi Y anak berudu 1/X. Macam tu. Jadi anak berudu ni kita dah bincang minggu lepas, pada kelas yang lepas, dia sama dengan K. Dia sama dengan K. Okey, bila dia sama dengan K, kita boleh ubah daripada bentuk ubahan ni, penulisan matematik, kepada bentuk persamaan, di mana kita gantikan anak berudu itu sama dengan K. Jadi Y anak berudu 1/X, bila kita ubah kepada bentuk persamaan, dia akan jadi K per X. Okey, dia akan jadi Y sama dengan K per X. Itu adalah penulisan dalam bentuk persamaan. Jadi kita tengok contoh 15 dulu. Ciamin mengambil masa dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Ciamin dengan laju puratanya. Okey, kita tengok di sini jadual dia, masa diberi 45678, laju purata okey diberi 10.550, 8.407 dan seterusnya. Okey, soalannya, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okey. Okey, kalau kita tengok operasi darab ataupun operasi bahagi, tak share ke skrin? Abah?
Cikgu tak share skrin kamu ke? Apa? Share skrin. Okey, ni sebenarnya tadi cikgu duk cerita tu, cikgu share skrin kat kamu. Okey, sekarang ni tunggu dia share skrin dulu baru senang nak cerita kan. Tu. Okey. Faham tak yang tadi? Sebab okey, cikgu okey, ni sebenarnya cikgu share skrin dengan kamu noh. Okey, ulang lain. Okey, tapi ubahan songsang ni, ubahan songsang. Okey, ubahan songsang cara penulisan dia berbeza dengan penulisan ubahan langsung. Okey, di mana dia Y anak berdu 1/X untuk ubahan songsang. Jadi anak berdu ni kita tulis sama dengan K. Anak berdu ni sama dengan K. Jadi anak berdu sama K ni kita pindah ke bawah, dia akan jadi Y sama dengan K/X. Jadi Y anak berdu 1/X ni penulisan secara matematik lah. Okey, Y sama dengan K/X tu penulisan secara persamaan, dalam bentuk persamaan. Jadi kalau kita katakan okey, operasi darab dengan operasi bahagi. Okey, kalau semakin kalau kita buat operasi darab, nombor itu menjadi semakin membesar kan? Okey, kalau kita buat operasi bahagi, nombor itu akan menjadi semakin mengecil. Jadi di sini kalau kita tengok dia punya perkadaran dia, kalau satu darab, yang satu lagi kita kena buat operasi bahagi supaya kita dapatlah dia punya nilai yang sepadan. Sebab dia adalah operasi di mana dia ubahan songsang, dia songsang. Satu bertambah, satu berkurang. Okey, jadi kalau di sini kita tengok contoh 15, Cik Amin mengambil masa dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Cik Amin dengan laju puratanya. Jadi kalau kita tengok di sini, masa T jam, laju purata V. Okey, di sini nilai yang diberilah. Okey, nilai diberi. Cuma kita nak tengok perkaitan, kalau masa tu bertambah, maka laju berkurang. Di mana kalau kita lihat di sini, nilai yang diberi, pada masa T, laju purata adalah 10.50. Okey, semakin T kecil, T membesar,
nilai V pula semakin mengecil. Okey, jadi kita tengok soalan. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil A bertambah 2 kali ganda. Okey, apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju akan berkurang 2 kali ganda. Jadi kalau kita tengok sini, untuk masa kita akan buat operasi darab. Untuk laju pula, kita akan buat operasi bahagi. Ya. Sebab kita tahu bahawa bila kita buat pendaraban, nilai dia semakin membesar. Apabila kita buat operasi bahagi, nilai akan menjadi semakin mengecil. Okey, seterusnya kita boleh nak lihat slide yang seterusnya. Insert. Okey, kita nak lihat dia punya bentuk graf. Okey, dia punya bentuk graf. Okey, kalau kita lihat di sini, masa kita bincang tentang ubahan langsung hari tu, kalau Y berubah secara langsung, kita akan buat pada paksi Y, pada paksi Y adalah pada paksi menegak tu Y. Pada paksi melintang tu kita akan letak X. Okey. Hak ni Y. Okey, Y dan X. Okey. Tetapi di sini sekiranya dia adalah ubahan songsang, apabila kita plot graf Y melawan X, okey, untuk graf ni Y melawan X, maka bentuknya adalah bentuk graf salingan. Okey, bentuk dia adalah graf salingan. Kenapa? Sebab tadi kalau kita buat Y berubah secara songsang dengan X, kita akan buat macam ni. 1 per X. 1 per X. Jadi persamaan dia akan jadi Y sama dengan K dalam kurungan 1 per X. Ataupun kita boleh tulis Y sama dengan K per X. Okey. Jadi kalau kita tengok ni Y sama dengan 1 per X tu dia adalah graf salingan. Okey, untuk mendapatkan garis lurus untuk nilai yang mana dia adalah suatu ubahan songsang, maka kita perlu plot Y melawan 1 per X. Barulah kita akan dapat suatu garis lurus. Okay, ingat ya. Okey, dulu semasa ubahan langsung, okey, kita kalau melukis graf Y melawan X, okey, kita akan dapat garis lurus yang melalui titik asalan. Tapi untuk ubahan songsang, kalau kita nak lukis untuk dapatkan garis lurus, kita perlu plot Y melawan 1 per X lah kalau Y berkadar songsang dengan X. Okay, bergantung kepada pemala yang digunakan. Okey, tengok pada muka surat 21. Okey, lihat pada muka surat 21. Okey, kamu lihat di sini graf. Okey, apabila di sini diberi, kamu lihat
Yang diplotkan adalah graf Y melawan 1/X kuasa 2. Hal ni adalah untuk Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, sekiranya Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2, apabila kita plotkan graf Y melawan 1/X kuasa 2, maka kita akan dapat garis lurus yang melalui titik asalan. Okey, faham tak yang tu? Okey. Okey, seterusnya kita lihat okey, yang melibatkan pengiraan lah untuk melukis graf. Lihat contoh 17. Okey, lihat contoh 17. Okey, contoh 17, dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Okey, jadual diberi. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X. Okey, kita tahu lah kalau dia kata 1/X tu maksudnya ubahan songsang lah kan. Dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Jadi di sini graf yang kita perlu plot adalah Y melawan 1/X. Jadi kita tanda je lah nilai apabila X 0.5 maka Y sama dengan 8. Jadi kita tandalah Y apabila X sama dengan 0.5, ni titik ni. Okey. Y adalah 8. Apabila X sama dengan 1/X sama dengan 0.25, maka Y sama dengan 4. Okey, ini titiknya. Apabila 1/X sama dengan 0.2, maka Y sama dengan 3.2. Ni titik dia. Dan apabila kita plot semua titik ni, kita akan dapati dia adalah suatu garis lurus. Okey, dan ni nilai yang diberi. Nilai yang diberi yang ni sebenarnya yang tadi ni. Ni adalah nilai yang diberi. Lepas tu bila kita nak plot untuk mendapatkan garis lurus, kita perlu plot Y, perlu lukis Y melawan 1/X. Okey. Okey, kita lihat contoh. Okey, kamu tengok di sebelah tu, tip Bistari. Y berubah secara songsang dengan X yang ni. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Kita tulis Y secara songsang dia akan tulis 1/X. Okey, ni 1/X.
Okey, Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Okey, kita kena faham kuasa 2X berkadar songsang. Okey, berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Maka kuasa 2X adalah sama dengan X kuasa 2. Jadi, penulisannya adalah anak berudu 1 per X kuasa 2. Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Kita akan tulis Y anak berudu 1 per X kuasa 3. Okey, macam ni. Okey, tengok yang keempat. Apabila dia katakan Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X, maka penulisannya akan menjadi Y anak berudu 1 per. Okey, punca kuasa 2 ni kita kena faham bahawa punca kuasa 2 apa dia? X. Maka begitulah penulisannya. Jadi Y berubah secara songsang anak berudu 1 per punca kuasa 2 bagi X. Okey, seterusnya tengok contoh yang kelima. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Okey, pertama sekali kita kena faham apa itu punca kuasa 3X. Okey, punca kuasa 3X, punca kuasa 3X. Okey, jadi penulisannya adalah macam ni. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada bahagian pengiraan contoh 18. Okey, tadi kita bincang daripada bentuk pernyataan. Bentuk pernyataan menjadi bentuk simbol. Okey, kita ubah bentuk pernyataan kepada bentuk simbol matematik. Okey, yang tadi ni sebenarnya kita masuk kepada pengiraan. Okey, yang ni dia contoh yang nombor 1 tadi. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, dia punya simbol Y anak berudu 1 per X. Okey, kalau kita nak tulis dalam bentuk persamaan, dia akan menjadi Y sama dengan K per X. Okey, yang ni pula dia akan menjadi Y sama dengan K per X kuasa 2. Okey, yang ni pula bila kita tukar kepada persamaan, dia akan menjadi Y sama dengan K per X kuasa 3. Okey, X kuasa 3. Yang ni pula dia akan menjadi, yang ni dia akan menjadi Y sama dengan K per punca kuasa 2X lah. Punca kuasa 2X. Okey, kita letak K je kat atas tu. Okey. Okey, yang ni pula dia akan menjadi Y. Yang ni persamaan ni akan menjadi Y sama dengan K per punca kuasa 3X. Okey, maksudnya dia kena ada nilai K. Siapa tahu K itu mewakili apa? Pada minggu lepas, kelas yang lepas kita dah bincang kan? Okey, K itu mewakili apa? K itu mewakili, okey, siapa nak try jawab? Tulis dekat komen tu. K mewakili K, ada tak yang nak jawab? Pemalar. Okey, K mewakili pemalar. K itu mewakili pemalar. Okey, seterusnya kita nak lihat dalam dia pengiraan pula dalam bentuk pengiraan. Contoh 18 ni dia contoh untuk pengiraan. Okey, soalan diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika A, Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Okey, yang pertama sekali keyword dia adalah berubah secara songsang.
Okey, berubah secara songsang. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, pertama sekali kita kena tahu bagaimana untuk menukarkan pernyataan tersebut kepada bentuk hubungan ubahan lah. Okey, hubungan ubahan. Jadi Y anak berdu 1/X. Kemudian daripada hubungan ubahan kita tulis dalam bentuk persamaan di mana menggantikan nilai anak berdu ni dengan sama dengan K. Okey, jadi kita akan dapat Y sama dengan K/X. Okey, didapati dari soalan kita diberi nilai X sama dengan 0.25 dan Y sama dengan 3. Okey, jadi kita gantikan tempat Y dengan 0.3, tempat X gantikan dengan 0.25 untuk mendapatkan nilai K. Okey, dia kata yang pertama ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi Y dalam sebutan X, maka kita perlu cari nilai K supaya yang ada pembeli ubah yang terdapat dalam persamaan itu hanyalah Y dan X. Sebab tu kita perlu cari nilai K. Nak dapat nilai K, masukkan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan yang kita dapat dalam sebutan K tadi ni. Okey. Jadi kita akan dapatlah dia punya K. Okey, bila dapat K sama dengan 0.75, kita ganti masukkan ke dalam persamaan yang dalam bentuk umum tadi ni, yang ni. Okey, Y sama dengan K/X, tempat K tu ganti dengan 0.75. Okey, soalan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, kita kena faham punca kuasa 2X. Okey, jadi yang pertama kita ubah pernyataan tersebut kepada bentuk matematik lah, dalam bentuk simbol. Okey, Y berubah secara songsang dengan dengan X, punca kuasa 2X. Kemudian kita gantikan anak berudu ini dengan sama dengan K. Okey, kita akan dapatlah Y sama dengan K per punca kuasa 2 bagi X. Okey, kita masih menggunakan nilai yang sama untuk X dan Y. Okey, gantikan X dengan Y dengan 3. Tempat X gantikan dengan 0.25. Jadi kita akan selesai sehingga kita akan dapat nilai K sama dengan 1.5. Okey, selesai yang tu. Okey, apabila kita dah dapat nilai K, kemudian kita perlu gantikan tempat yang umum tadi ni, persamaan yang kita dapat daripada yang ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey, nilai K yang ni persamaan umum ni kan. Okey, gantikan nilai K dengan 1.5. Jadi inilah persamaan dia, iaitu Y sama dengan 1.5 per punca kuasa 2X. Okey. Okey, lihat contoh yang kedua, iaitu contoh 19. Okey, tarikan graviti sebuah. Okey. Tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek, iaitu diwakili oleh D. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15 Newton apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Lepas tu dia minta ungkapkan F dalam sebutan D. Okey, keyword di sini adalah berubah secara songsang. Apa dia? Kuasa 2. Okey, apa dia dengan apa dia? F dengan D lah. Okey, F dengan D. Jadi penyelesaiannya, okey, kita tulis dulu dalam bentuk simbol matematik. F. Okey, F
anak berudu tu 1/2. Okey, kena faham dan mahir betul-betul menguasai bagaimana nak menukarkan pernyataan ke dalam bentuk ayat matematik. Kemudian daripada bentuk matematik kita ubah dalam persamaan, di mana dalam persamaan tersebut ada pemala, iaitu pemala dia ialah K. Okey, pemalanya adalah K. Kemudian kita gantikan nilai F dengan nilai yang diberi iaitu 15. Okey, nilai D diberi 1.2. Guna kalkulator untuk mendapatkan nilai K. Okey, dapatkan nilai K. Nilai K. Setelah dapat nilai K, maka kita perlu tulis dalam persamaan ni. Persamaan umum ni untuk menghilangkan K lah. Tak maulah ada K sebab kita nak nyatakan F dalam sebutan D. Okey, maka kita perlu gantikan K dengan nombor. Okey, gantikan K dengan nombor. Okey, langkah alternatif cikgu untuk yang ni, kalau kamu ingat masa kita berubah secara songsang, ubahan langsung, untuk mencari pemala kita buat y per x kan. Contohnya y berkadar langsung dengan x, y berkadar langsung dengan x. Ingat tak nak imbas balik y berubah secara langsung dengan x. Maka kita dapati persamaan dia y sama dengan k per x. Jadi k sama dengan y per x. Maksudnya kita nak dapat pemala tu, nak menentukan sama ada kuantiti ataupun nilai yang diberi tu adakah ubahan langsung ataupun tidak, kita melakukan operasi bahagi. Okey, untuk ubahan secara songsang, kita perlu lakukan operasi darab kerana y berubah secara songsang dengan x. Kita akan tulis macam tu. Kemudian y sama dengan k per x. Lepas tu k sama dengan y per yx. Okey, sorry. yx. yx. Ataupun xy. Mana-manalah. Jadi kita akan dapat xy. Okey. Jadi kalau kamu tengok langkah alternatif ni, dia akan melakukan operasi darab. Okey, untuk ubahan songsang. Okey, tak apalah, kita tengok satu penyelesaian yang ni secara biasa je lah. Okey. Okey. Kita mula-mula kita tengok di sini diberi soalan, diberi P berubah secara songsang dengan Q. Dan jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Okey, soalan ni lebih kurang macam untuk yang kita dah bincang itu, ubahan langsung. Cuma yang ni ubahan songsang, dia punya konsep dia berbeza sedikit. Okey, kita lihat sini. P berubah secara songsang dengan Q. Okey, keyword dia. Okey, dari pernyataan kita kena pandai untuk menulis dalam bentuk simbol dulu. Kemudian kita perlu tukar dalam bentuk persamaan. Okey, bentuk persamaan dengan mewujudkan pemala lah, iaitu nilai ada K tu. Kemudian seterusnya, apa-apa pun sama ada ubahan songsang ataupun ubah langsung, untuk mencari nilai yang tidak diketahui itu, kita perlu cari nilai K terlebih dahulu. Okey, dengan menggantikan pasangan yang komplit di mana diberi P dan Q, nilai dia berapa tu. Okey, nilai P diberi, nilai Q diberi, maka kita pun boleh cari nilai K. Kemudian apabila kita cari nilai K,
Maka kita bolehlah cari satu lagi nilai yang bila kita dapat nilai K, okey kita dapat nilai K sama dengan 14, kemudian gantikan 14 dalam persamaan ini, persamaan umum. Okey, persamaan umum yang ni. Okey, gantikan K tu. Jadi kita akan dapat K P sama dengan 14 per Q. Jadi kita gantikanlah Q sama dengan 1.6, maka kita akan dapat nilai P sama dengan 8.75. Okey, untuk ubahan songsang itu sahaja. Dia lebih kurang dengan ubahan langsung, cumanya konsep dia berbeza disebabkan oleh kuantiti dia tak sama dengan yang langsung itu. Kalau di sini dia berkadar songsang, satu bertambah, satu berkurang. Kalau satu kurang pula, yang satu lagi kuantiti akan bertambah. Tak macam yang hari tu. Okey, itu sahaja. Maksudnya yang pertama kita kena tahu okey, yang pertama untuk buat penyelesaian kita perlu tahu untuk tukarkan pernyataan kepada simbol. Okey, kemudian simbol kepada persamaan. Okey, untuk mencari penyelesaian perlu cari nilai K. Cari nilai K. Okey, barulah kita boleh cari nilai yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Okey, itu sajalah untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti untuk latihan cikgu akan maklumkan dalam grup WhatsApp. Okey. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanyalah dekat grup WhatsApp senang. Okey, kita boleh berhenti dah kot untuk malam ni . Okey, Assalamualaikum.